Lepas satu orang merasai kematian, adakah dia akan mati lagi? Tidak selama-lamanya. Setiap orang rasa mati sekali saja, iaitu mati di dunia tu. Bila berdiri di padang mahsyar, sekelompok pi syurga, sekelompok pi neraka. Sebelum bertolak pi syurga dan sebelum diheret masuk neraka, malaikat menjerit, ya ahlal jannah khulud, wahai penduduk syurga, hiduplah kalian selama-lamanya. Tuan-tuan, ni habis ni, habis. Hak dunia ni habis. Kemudian malaikat paling belah kiri, malaikat panggil, ya ahlan nar khulud, wahai penduduk neraka, kekallah kalian selama-lamanya. Tak mati dah kau ustaz? Tak mati dah. Tak mati dah selama-lamanya. Daripada Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang makan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana bilangan kami sedikit pada hari itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Hari ini kita akan baca 3 hadis, insya-Allah sampai muka surat 18. Muka surat 18. Tapi tak lewatlah, saya sejam lebih macam itulah, sejam 10 minit insya-Allah. Kita tengok terjemahan dia. Hak bahasa Arab atas tu insya-Allah tak ada salah lah. Baris dia tak ada salah. Tadi kita dah baca, sebab tu saya minta tuan-tuan baca sekali, supaya bila tuan-tuan nak baca nanti hadis ni untuk ahli keluarga, kita dah pernah baca dan kita tahu nak lafazkan perkataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Daripada Thauban radhiyallahu anhu berkata, Thauban dia ni bekas hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab dia panggil maula Rasulillah. Maula Rasulillah, tuan-tuan dengar kataan maula, yang tu bermaksud bekas hamba abdi. Kalau khadim, dia bukan hamba, dia pembantu Rasulullah, khadim. Antara khadim yang terkenal, kalau sebut di kalangan sahabat, khadim Rasulullah yang paling terkenal sekali ialah Anas bin Malik. Khadim Rasulullah, ataupun khadim Rasulullah lagi yang sangat terkenal selain daripada Sayyidina Anas ialah Abdullah bin Mas'ud. Tu khadim. Khadim dengan maula tak sama. Yang sama, mereka ni semua sahabat. Ada dapat gelaran khadim, ada dapat gelaran maula. Setiap gelaran itu adalah kebanggaan mereka. Setiap gelaran itu kebanggaan yang akan mereka persaksikan gelaran itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab tu sahabat, kalau Nabi gelar sesuatu, maka gelaran itulah yang akan dibangga-banggakan oleh sahabat itu. Maksudnya dia suka, bukannya riak. Dia suka, dia appreciate, dia hargai gelaran yang Nabi bagi. Macam Abu Hurairah, Abu Turab kepada Sayyidina Ali dan sebagainya. Kalau maula pula, yang malam ni kita baca sahabat Nabi ni sahabat yang hebat ni. Apa nama ni, Thauban ni seorang sahabat yang hebat, bahkan dia banyak di kalangan yang banyak meriwayatkan hadis. Sebab 100,000 sahabat, tidak semua yang meriwayatkan hadis. Di kalangan 100,000 tu, tak semua yang meriwayatkan hadis. Saya tak ingat berapa jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis. Jadi tuan-tuan boleh carilah yang tu, cari maklumat berapa orang sahabat yang meriwayatkan hadis. Ada yang riwayat satu hadis ya, semua hidup dia. Dan majoriti sahabat tidak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Tak ada hadis yang diriwayatkan. Adapun apa nama ni, Thauban ni, dia meriwayatkan ratusan buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya banyaklah, maksudnya banyak. Dia maula Rasulullah. Ni sebelum kita bahas matan, kita tengok perawi. Maksudnya sahabat yang meriwayatkan hadis ni, itu kita panggil perawi. Kita hurai sedikit tentang perawi, sebab Thauban ni pun nama yang untuk orang awam, orang Islam awam, kita tak pernah dengar. Malam ni baru dengar, oh sahabat nama Thauban. Tuan-tuan pernah dengar orang Malaysia nama Thauban? Lagi tak ada kan. Sedangkan dia sahabat yang dalam sirah dia ni terkenal, sebab dia maula Rasulullah. Apa maksud maula? Dulu hamba, kemudian Nabi bebaskan, kemudian Nabi bagi pilihan. Tiap-tiap hamba yang Nabi bebaskan, tuan-tuan akan jumpa dalam sirah, Nabi akan bagi pilihan. Kembalilah kepada keluarga kamu, baliklah kampung. Nabi bagi pilihan. Dan majoriti hamba-hamba abdi yang dibeli oleh Rasulullah atas pelbagai sebab, bila Nabi merdekakan, maka kesemuanya memilih untuk terus berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang terkenal juga, lebih terkenal daripada Sayyiduna Thauban, ialah Zaid bin Harithah. Tu hamba abdi juga, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah, maka gelaran dia maula Rasulullah. Zaid bin Harithah gelaran dia maula Rasulullah. Thauban gelaran dia maula Rasulullah. Ada lagi Safinah maula Rasulullah, sahabat Nabi, nama kapal, nama dia Safinah. Safinah ni kapal, tapi sebab dia kuat, boleh bawa barang banyak, Nabi gelar dia, kamu ni seperti kapal, kuat. Lepas pada tu dia suruh semua orang panggil dia kapal, kan. Saya waktu mengajar sekolah menengah dulu pun ada budak orang panggil kapal, sebab hidung dia besar. Lepa yang tu tak elok lah, hidung dia macam hak kapal punya, hak keluar asap tu, lepa panggil kapal kat dia. Nabi panggil kapal lain. Orang dunia yang hati penyakit ni, dia panggil kapal sebab lain. Sahabat bila Nabi panggil Safinah, dia suruh semua orang panggil dia Safinah, dan nama dia tidak masyhur macam Abu Hurairah lah, nama tak masyhur, kan. Sebab apa? Sebab barakahnya gelaran yang diberikan Rasulullah. Baru gelaran, barakah dah. Nabi ni dia gelar je barakah, dan gelaran itu selalunya disukai oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Antara hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu yang terkenal ni, ialah Nabi bagi tahu dekat para sahabat bahawa la yadkhulannal jannah. Nabi sebut dekat depan sahabat,
Tetapi dia macam ni lah kalau Nabi dengan sahabat ramai macam ni. Tuan-tuan, kalau Nabi cakap 2 jam, semua hafal kah? Adakah semua sahabat akan hafal 2 jam tu? Tak. Sayyidina Hudzaifah kata yang paling cerdik dialah paling banyak hafal. Sama aja macam kita. Cuma dari segi kecerdikan, sahabat pun ada yang tak hafal. Nabi cakap sejam, dia ingat 1 je. Tetapi dari segi agama, dari segi wara', kesemua sahabat wara'. Semua sahabat wara' dan soleh. Dari segi kemampuan akal, tidak. Bukan semua sahabat seperti Abu Hurairah. Bukan semua sahabat seperti Abdullah bin Umar. Tidak. Nah? Walaupun hadis ni terkenal, iaitu Nabi kata akan masuk syurga di kalangan umat aku 70,000 orang tanpa dibuka buku amalan. Ni dulu saya pernah cerita. Punyalah hebat. Nabi dan Rasul lain pun Allah tak bagi kelebihan ni, kecuali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70,000 masuk syurga, buku tak buka. Buku amalan tidak dibuka. Panggil nama, terus masuk syurga. Sedangkan para Rasul sendiri dipanggil oleh Allah. Ulul azmi kena panggil di padang mahsyar. Ulul azmi. Nah, ulul azmi Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Kecuali Nabi Muhammad juga tidak ditimbang. Ulul azmi lain 4 dipanggil, lalu disuruh buka buku amalan. Iqra kitabak. Antara ulul azmi yang dipanggil, bahkan dia orang pertama dipanggil di mahsyar, ialah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh panggil, Allah Ta'ala pun timbang amalan dia, tengok amalan dia satu persatu. Hadis ni hebat, iaitu Rasulullah sebut bahawasanya akan masuk ke dalam syurga 70,000. 70,000 banyakkah sikit? Nak banding dengan umat Nabi, sikit lah. 70,000 sikit lah tuan-tuan. Sahabat Nabi saja 100,000 lebih. Habis tuan-tuan nak lawan dengan siapa? Sahabat Nabi nak lawan dengan siapa? Nak lawan hak buat dosa di kalangan sahabat Nabi. Yang buat dosa pun Nabi kata masuk syurga. Sebab yang buat dosa pun bertaubat, bersungguh-sungguh kepada Allah. No, ada sahabat berzina. Sahabat berzina. Tapi setelah berzina, mai mengaku, ya Rasulullah, boleh tak kenakan hudud kepada aku? Nabi rejam sampai mati. Nabi rejam. Selepas mati, Nabi semayangkan. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kamu solat jenazah ke atas seorang penzina. Nabi kata, wahai Umar, sesungguhnya sekiranya dibahagikan taubatnya itu kepada 70 orang Madinah, nescaya Allah akan mengampunkan 70 orang yang lain. Taubat dia Tuhan terima waktu tu. Tu beza dosa yang sahabat buat dengan dosa yang kita buat. Jadi 70,000, tidak ada timbang, tidak ada azab. Kita dengar 70, kita rasa kecewa. Tapi hadis ni sebut lagi, ma'a kulli alfin sab'una alfa. Nabi kata pada setiap 1,000 ada 70,000 orang yang lain lagi. Jumlah umat Nabi yang masuk syurga tak buka buku amalan 70,000. 70,000 ni setiap 1,000 Allah ambil pecah lagi 70,000 orang. Maksudnya 70,000 kali dengan 70 kan? Lebih kurang Sebab Nabi sebut ma'a kulli alfin, tiap-tiap 1,000 orang hak 70,000 ni, setiap 1,000 ni Tuhan ambil lagi 70,000 yang lain. 70,000, 70,000, 70,000, berapa kali? 70 kali. Sebanyak 70 kali. 70,000 kali 70. Banyak tu lah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dipilih nanti
punyalah VVIP tuan-tuan. Bila Thauban ni sakit radhiyallahu anhu, dia sakit, orang mai ziarah dia. Bila orang tu mai ziarah, orang tu nak balik, Sayyidina Thauban akan panggil dia. Kemudian Sayyidina Thauban akan riwayatkan hadis ni. Dia akan sebut la yadkhulannal jannata min ummati. Dia akan sampaikan berita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu hari Nabi tanya sahabat ramai-ramai. Soalan Nabi ni susah. Iaitu Nabi tanya, sesiapa yang mampu bagi jaminan kepada aku, dia takkan minta ke orang. Ni cukup susah punya. Siapa boleh jamin kat aku, berjanji dia tak minta kat orang. Minta apa pun kat orang. Wa atakaffalu lahu bil jannah, aku nak jamin bagi dia syurga. Kalau dia boleh jamin dekat aku, janji kepada aku, kata Rasulullah, dia takkan minta ke orang. Aku akan jamin dia untuk dia masuk ke dalam syurga. Syarat jangan minta apa pun kat orang. Minta duit lagi ya. Waktu tu yang angkat tangan seorang saja, iaitulah Thauban radhiyallahu anhu. Dia kata ana. Jawapan dia ana. Kan senang tuan. Nak jawab saya. Benda apa yang dia tak boleh minta? Kata para sahabat, semenjak hari itu kami melihat Thauban sekalipun tidak pernah meminta pertolongan orang lain. Jenuh tuan, buat sendiri semua. Sampai sahabat bagi contoh, kalau Thauban radhiyallahu anhu dia naik dah kuda, anak panah jatuh, maka dia akan turun sendiri, ambil naik balik sendiri. Hatulah sekecil-kecil benda, kiahlah sendiri sampailah sebesar-besar benda. Rupanya buat kerja sendiri ni selama mampu adalah antara prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi Nabi mampu, baju dia, jubah dia jahit sendiri. Selagi Nabi mampu, Nabi ada masa, maka ruang Nabi nak duduk tu Nabi sapu sendiri. Dan selama mana Nabi mampu, kata isteri-isteri ahli keluarga Rasulullah sendiri yang akan pi angkut ayak dan bawa mai ke rumah. Dia takkan minta kat orang. Subhanallah. Rupanya benda tu sunnah Nabi, dan dia memberikan seseorang itu satu maruah kehormatan yang besar bila dia buat sendiri. Tak kira lah ayah-ayah pun. Kan kita suka suruh anak-anak ambil pen tak? Duduk dalam tu pen dalam tu. Ambil pen ayah tak? Ambil ayah tak? Sama lah saya, sama. Tambah mudir kan. Anak murid banyak pula, semua. Hak ni bukanlah satu sunnah. Maka bila kita tahu sekali-sekala, bukan sekali-sekala lah, perlu diamalkan. Selama mampu, selama ada masa, selama ada tenaga, keadaan membenarkan, buat sendiri. Kita kan tuan-tuan kena rasa benda tu, sebab benda tu dilakukan oleh Rasulullah. Tuan-tuan akan tengok apa Allah bagi kepada kita. Satu kehormatan Allah akan bagi kepada kita, iaitu sebut siap manusia berlumba-lumba untuk melakukan sesuatu kepada kita. Tak payah suruh. Tu kemuliaan dia yang Allah akan bagi. Kemuncak kepada kemuliaan bila kita tak suruh orang. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila semua benda Nabi buat sendiri, tuan-tuan sekalian, kita akan tengok para sahabat, tiap-tiap hari akan ada ayak di depan rumah Nabi. Siapa angkat? Thauban, Safina, Abu Hurairah, Bilal, Abdullah ibn Mas'ud. Ini semua maula dengan khadim ni. Depa ni lah
Jadi yang tu satu pengajaran daripada perawi hadis ni. Okey, kemudian kita tengok hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia datang mengerumuni orang Islam bagaikan orang-orang yang makan mengerumuni talam hidangan mereka. Salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana bilangan kami sedikit pada hari itu? Nabi pun jawab, ada banyak, tapi siapa pun tak takut. Banyak tetapi tidak memberi manfaat, banyak tetapi tidak menggerunkan umat Islam. Sampai dah lagi suasana tu? Sampai dah. Hadis ni tanda kecil kiamat. Zaman Nabi musuh gerun dengan Islam, musuh gerun dengan Islam. Sebab umat Islam yang diajar oleh Rasulullah memiliki jati diri Islam yang tinggi, identiti diri Islam yang luas, yang besar, sehingga kan waktu kerajaan Rom dia tangkap beberapa orang, berapa puluh orang Islam. Dia bila tangkap dia kan, bila kena tangkap ni, orang Islam bila kena tangkap dia kena bersedialah. Sebab musuh dia tak ada peraturan, dia ikut nafsu. Dia nak jadikan hamba abdi, dia nak potong kaki bagi cacat, dia nak bunuh perlahan-lahan, dia tak ada peraturan, dia ikut nafsu. Islam ada peraturan. Setiap yang ditangkap maka ada beberapa pilihan. Kalau nak dibunuh, haram disiksa. Kita kerajaan Islam tangkap musuh, perang ni, angkat musuh, lepas tu kita siksa dia, berdosa hal siksa tu. Punya adil Islam. Walaupun yang kita siksa tu adalah memang musuh Allah, musuh Islam, tentera kafir lagi, tapi tak boleh siksa. Kalau nak pilih pilihan membunuh, maka mestilah dibunuh dengan tidak menyiksa, pancung ataupun terus tembak sekali je, tuan-tuan. Atau dijadikan tebusan, atau dijadikan hamba abdi, atau dimerdekakan begitu saja. Nampak ni ada beberapa pilihan dengan tawanan perang. Benda tu ada dalam kitab-kitab fiqh, peraturan perang di dalam Islam. Satu agama yang sistematik, no? Kalau bukan Islam dia tangkap, tuan-tuan tunggulah, kita ni akan datang ni. Kalau tentera musuh tangkap, habis, tunggulah, no? Dia potong kemaluan dulu kan, hidup macam-macam lah. Jadi bila sahabat kena tangkap ni, tunggu kerajaan Rom pula. Dalam tu ada Sayyidina Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Lalu kerajaan Maharaja ni, Maharaja ataupun dia punya menteri besar dia lah, panggil, ambil seorang ni yang kata sahabat-sahabat Muhammad ni, Perdana Menteri Madinah, ambil mai seorang nak uji. Wahai Abdullah, kalau aku bagi separuh kerajaan aku, maksudnya Maharaja, ini baru saya ingat, kalau aku bagi separuh daripada kerajaan aku, hang tukang agama, keluar daripada Islam. Abdullah bin Hudzafah kata, tidak sekali-kali. Oh, dia ni nak lebih ni kan, nak lebih ni. Kalau macam tu aku bagi kepada kamu 2/3 daripada kekayaan aku, keluar daripada agama kamu. Maka Abdullah pun bagi buah penutup. Dia kata, wahai Maharaja Rom, sekiranya kamu memberikan seluruh kekayaan kamu dan seluruh kekayaan raja-raja Arab untuk aku murtad sekelip mata satu saat sahaja, nescaya tidak akan aku lakukan. Berakai tak? Berakailah. Tak saat dia suruh keluar agama, terus
keluar terus seumur hidup nak bagi separuh harta dia. Sahabat ni nak abang jiwa sahabat ni kepada saya dan kita semua yang hilang maruah Islam ni. Hilang maruah Islam ni kan. Jadi sahabat bagi jawapan, wahai Maharaja Rom, seandainya kamu memberikan seluruh kekayaan kamu dan seluruh kekayaan raja-raja Arab untuk aku murtad sesaat. Murtad saat dah, lepas tu masuk Islam balik. Sesaat dah. Nescaya itu pun aku takkan buat. Tu raja kata, idzan aqtuluk. Kalau macam tu aku bunuh. Dia kata, anta wa ra'yuk. Kamu dan pilihan kamu. Ikat. Dia bisik dekat pemanah dia tu, dia kata panah dekat dengan tangan. Orang dulu cakap tuan-tuan, kita duk buat bisik yang tu memang tak kena tangan dah. Kena hak betul ya. Panah dekat dengan tangan. Sahabat dulu, zaman dulu orang pakar panah ni banyak lah. Panah tepat tau ni, dekat ni je. Kat ni je. Panah. Nak keluar pada Islam, tak mau. Raja tu kata panah dekat dengan kaki dia. Betul-betul dengan celah-celah. Tak mau keluar Islam. Raja kata panah dekat dengan kepala dia. Tang ni seriau ni. Pam kena tang ni je. Keluar dari Islam? Tidak sekali-kali, kata Abdullah ibn Hudzafah. Raja kata pergi ambil dua orang hak lain. Pergi ambil dua orang hak lain. Panah ayak. Bukan minyak, ayak. Antara benda tempat penyiksaan zaman dulu, raja-raja dulu, mereka ada kuali besar. Bukan kawah gulai kita, yang tu tak tenggelam. Kawah gulai masuk sikit kan. Ni hak jenis periuk tu, jenis tahu orang dalam tu, masak, menggelegak tuan-tuan, lempang. Raja panggil, dia kata ambil dua orang Islam lain, hak tawanan Islam lain. Gempak dia saat ni nak tengok ni kerah tara mana ni hak tak mau keluar Islam ni. Tuan-tuan, panah ayak tolak sungguh-sungguh. Kok menjerit-menjerit apa semua, la ilaha illallah, meninggal syahid dua orang sahabat masuk dalam ayak. Raja tanya, nak Islam ke nak keluar? Nak keluar pada Islam ke tak? Tidak sekali-kali, dia kata. Kalau kita solat sunat dulu kan, minta semayang dululah, nak tulis wasiat terakhir lah, esok boleh tak petang kan. Nak fikir Ustaz banyak. Iman kita lah, iman saya, iman kita semua ni sahabat biasa je kan, kita kenal pun Abdullah bin Hudzafah kan, kenal As-Sahmi. Tapi hebat, dia kata sesaat pun akan tidak aku keluar daripada Islam. Betul, raja pun pergi, raja kata tolak. Bila raja pi nak keluar, raja suruh tolak, menangis Abdullah bin Hudzafah. Nangis. Pengawal pun panggil, tuanku, teriak dah. Patah balik. Raja pun kata, tahu pun. Kamu nak keluar dari Islam, betul atau tidak? Sahabat tu kata, aku menangis bukan sebab takut mati. Aku menangis kerana kecewa. Nyawa aku satu saja. Bila aku dilempar dalam periuk ni, kemudian aku mati fi sabilillah. Aku mengharapkan Allah memberikan nyawa kepadaku sebanyak rambut yang ada pada tubuhku. Setiap kali aku mati selepas dilemparkan masuk ke dalam periuk ni, Allah bagi lagi nyawa. Kemudian aku dilempar lagi, kemudian diberikan nyawa, kemudian aku dilempar lagi. Nak mati 1,000,000 kali. Kita tak mau mati 1,000,000 kali. Janganlah mati lagi ya Allah tahun ni. Minta ni ya Allah kan. Tahun depan tak apa dah. 72 dah. Minta setengah lagi ekstra. Subsidi berapa lah tu? 72. Ni saya tak kenal siapa lah. Saya kata subhanallah, minta tambah. Sahabat minta 1,000,000 kali kalau boleh mati fi sabilillah. Waktu tu barulah Maharaja ni dia fikir, dia kata hak ni kok mana pun tak mati ni. Dia kata hang cium kepala aku bebaskan kamu. Kata sahabat,
wa an jami'il usra. Kan? Bebaskan aku dan semua orang Islam yang ditawan. Tengok tuan. Kita kalau bebas kita tak dan fikir dah. Tunggu tak fikir dah anu ada dalam no. Lega lepas. Tak apalah aku berjuang. Kan? Lepas tu mati syahid tak apa. Aduk dalam no mati syahid. Akhirnya Abdullah Huzaifah pun dia cium kepala ya, tak ada apa dia kata. Dia sebut, dia kata cium kepala kafir ni, bukannya murtad dia kata. No? Demi untuk dia keluar dan semua orang Islam yang lain keluar. Ini identiti Islam yang membuatkan musuh gerun dengan orang Islam. Habaq perang dengan orang Islam, Nabi bawa 30,000 tentera. Waktu Nabi hidup perang dengan Rom, perang Tabuk. Perang Tabuk tahun 8 Hijrah. Umur Nabi waktu tu 61. Kan? Kita 61 nak berjalan tak larat dah. Tak payah sebut penyakit apa tak ada. Semua ada. 3 serangkai tu tetap dah. Nah, Allahu Rabbi. 61 umur Nabi berjalan bawa 30,000 tentera Islam. Berapa jauh? 1000 km. 1000 km. Musim panas. Bila Rom dengar Nabi keluar dengan 30,000, kali ini Rasulullah sendiri jadi kepala tentera, patah balik Rom, balik ke kawasan penempatan mereka, kerajaan mereka. Tak berani dengan orang Islam. Okey, tuan-tuan sekalian, kita tengok hadis ni. Hadis ni, tuan-tuan semua, hadis ni sangat masyhur, iaitu Nabi sebut kepada para sahabat, Nabi kata hampir tiba satu masa orang Islam ni semua orang buli. Ni senang bahasa ni. Nabi dia buat analogi. Dia kata kalian akan melihat bahawasanya satu masa nanti semua bangsa akan mengerumuni orang Islam seperti mana mereka mengerumuni talam hidangan. Kita kalau sebut macam tu, faham tak? Maksudnya apa dia? Maksudnya orang Islam ni sedam lah. Tak tahu, sahabat faham tak? Apabila Nabi sebut satu hari nanti kamu akan tengok satu dunia ini kesemuanya menyerang orang Islam, kumun orang Islam, sahabat faham dah, mereka akan menyerang orang Islam, kesemua akan buli orang Islam, kesemua akan menzalimi orang Islam. Sahabat terus tanya soalan bertepatan dengan apa Nabi sebut. Sahabat tanya, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, sebab sikit ke ya Rasulullah? Padahal sahabat sikit dah, sikit tetapi digeruni musuh. Perang waktu tu sampai zaman Khalid Al-Walid, peperangan 60,000 lawan 400,000, 70,000 lawan 300,000. Semua macam tu dia punya bilangan dia, tetapi umat Islam sentiasa menang. Sebab itu sahabat tanya, adakah sebab kami sikit? Nahnu, sahabat guna, apakah sebab kami sikit iaitu orang Islam? Nabi kata la, tidak. Bal antum yawma idzin katsir, waktu tu kamu sangat banyak, tetapi banyak kamu tidak memberikan manfaat. Banyak kamu tidak menggerunkan musuh-musuh Islam. Banyak kamu tidak boleh mengubah kezaliman orang Islam. Nabi habaq, banyak kamu tidak boleh membantu orang-orang Islam yang lain waktu tu yang dizalimi oleh seluruh musuh Islam. Inilah zaman dia. Inilah zaman dia, di mana sahaja orang Islam dizalimi, kita akan tengok angka yang dibunuh itu tidak akan berkurang, naik setiap hari, naik. Orang Islam, kata Nabi sebut, kamu sangatlah banyak, akan tetapi kalian hanyalah seperti buih di lautan. Buih nak buat apa? Buih untuk apa? Tak boleh ubah laut. Nak abang kata buih tu
Nak membantai pantai pun tak boleh, nak ubah laut pun tak boleh, tak ada apa, buih lah. Penuh atas permukaan, betul hilang. Penuh atas permukaan hilang. Nampaklah kot luar tu, nampak buih. Macam orang Islam ni, nampaklah ramai. Pi haji ramai nampak. Buat tilawah Quran ramai nampak orang Islam. Buat perhimpunan ramai nampak orang Islam. Satu nyawa Islam pun tidak boleh diselamatkan pada zaman hari ini. Seluruh dunia Islam, seluruh dunia musuh hari ini, di mana saja mereka nak bunuh orang Islam, dipersilakan. Siapa nak bangkit? Siapa nak bangkit? Silakan. Siapa nak bangkit? Tak ada siapa bangkit. Mereka bunuh, mereka pilih untuk bunuh di Afrika Tengah. Tuan Afrika Tengah berapa tahun yang lepas ni setahun dua ni saya tengok perkembangan. Allahu Rabbi, dia buat korek parik ni, geng Kristian mai kampung Islam, tarik daripada rumah terus tok dalam api tu, tok tengok, dia rakam masuk dalam YouTube lagi. Siapa pemimpin Islam yang nak bangkit? Seorang pun tak ada pemimpin Islam ataupun umat Islam, tak ada. Nabi kata, antum yauma idzin katsir, ketika mana seluruh musuh membunuh dan menzalimi kalian, tidak seorang pun yang akan bangkit untuk mempertahankan saudara se-Islamnya ketika itu. Sebab sikit kan Rasulullah? Banyak, tetapi seperti buih, langsung tidak memberi manfaat. Maruah dan jati diri Islam perlu dikembalikan dalam jiwa orang Islam. Jiwa orang Islam. Hari ini kita pergi negara-negara maju, orang kata orang Islam ni dipandang serong kan, pandang dia ni teroris kan. Bulan lepas saya pergi Australia ada ceramah di Sydney untuk pelajar di sana. Pergi 3 orang, saya, Sis Irma Hasmi yang Al-Hijrah Al-Hijrah kan, saya pun tak tengok TV, pengacara hijrah dia kata kan. Lepas tu dengan seorang lagi, Bro Reza, pergi dengan mereka 3 orang. Kami tersangkut kan. Sampai tu dia kata, mai sini atas jemputan siapa? Jemputan Mekar, Persatuan Pelajar sana aja pun. Mekar ni siapa dia? Kamu main sini untuk apa? Bagi ucapan tentang apa? Kamu bercakap tentang apa? Kita bercakap untuk motivasi para pelajar kan. Dia kata, kamu semua ni di Malaysia kerja apa? Soal jawab apa semua. Ada tak di kalangan kamu 3 orang ni yang cendekiawan Islam kan? Semua tengok saya. Jadi saya kata, saya ajak bahasa Arab. I teach Arabic language. Bahasa Arab saja, bahasa Arab kan. Sebut ngajak hadis ni, ngajak sirah, ngajak Yahudi, Nasrani, apa musuh Islam, tak keluar, duduk situ lah tuan. Ajak bahasa Arab, memang bahasa Arab saya ajak pun kan, antara yang dia ajak, antara yang saya ajak lah. Jadi dia musuh Islam, sebut Islam sepatutnya Islam agama yang perkenalkan rahmat, perkenalkan kesejahteraan, keamanan, tapi musuh-musuh ubah. Bagi semua orang dalam dunia ni faham, Islamlah yang memperkenalkan keganasan. Tuan, jadi tanggungjawab kita untuk ubah kefahaman itu, Islamfobia tersebut. Tengok, kita sambung lagi. Kamu umpama buih di waktu banjir, Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Tu tuan, siapa tak takut? Siapa pun tak takut. Di India ada suatu tempat nama Assam. Saya baca buku yang dikarang oleh cikgu tu, Mapim ke apa tu? Bukan Mapim, cikgu apa? Cikgu Azmi. Cikgu Azmi dia karang. Begitu juga dibunuh di Assam, ribuan orang Islam bunuh macam tu je. Ambil pulang pada rumah, bunuh.
Jadi kena tahu tempat-tempat yang umat Islam dalam keadaan tak boleh buat apa-apa, untuk kita salurkan sama ada bantuan. Mereka ni buat kutipan, bawa pergi ke sana, ataupun doa lah daripada kita. Allah tarik daripada hati musuh-musuh rasa gentar. Kemudian Allah lemparkan ke dalam hati orang Islam ni apa? Penyakit wahan. Seorang sahabat tanya, padahal wahan ni kataan Arab, tapi sahabat tanya, nampak tuan? Kenapa perkataan ini Arab tetapi sahabat tetap bertanya? Kerana perkataan Arab ini sangat banyak, sangatlah banyak, dan setiap orang itu berdasarkan dia punya pengetahuan dia ni, berdasarkan banyak mana ilmu dia. Tiap-tiap orang tak sama, no? Kataan Arab ni sangat banyak. Kamus Dewan kita terbaik ni, kamus Dewan kita kan jilid sampai jilid kelima pun terbaik ni juga. Bahasa Arab panjang meja ni. Bahasa Arab punya kamus Dewan, mu'jam dia panjang meja ni, punyalah banyak kataan dia, berapa kali ganda kataan dia banyak. Rasulullah pula satu orang yang fasih, alim. Bila Nabi kata Allah melemparkan dalam hati mereka ketika itu penyakit wahan, sahabat pun heran, kataan wahan Arab, tapi sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan? Nabi pun sebut cinta dunia dan takut mati. Tuan-tuan sekalian, kita tengok apa keterangan dia. Perenggan ke bawah, perenggan kedua, sebab kita nak masuk hadis kedua. Sebenarnya perenggan kedua muka surat 14, sebab kekalahan orang Islam adalah dari dalam diri kaum orang Islam itu sendiri. Nampak tuan-tuan, ni punca. Apa punca seluruh musuh menghina orang Islam, apa punca semua musuh menzalimi orang Islam, apa punca semua musuh membenci umat Islam hari ini? Ini kekalahan orang Islam hari ini berpunca daripada apa yang ada dalam diri orang Islam itu sendiri, iaitu adanya penyakit wahan yang merupakan penyakit campuran daripada dua unsur yang sering didapati dalam bentuk berkembar dua, iaitu cinta dunia dan takut mati. Ini bermakna, apa maksud cinta dunia? Mereka terlalu banyak memikirkan kehidupan dunia dan tidak membuat persediaan untuk menghadapi negeri akhirat. Inilah yang dihadapi oleh orang Islam hari ini. Cuba kita muhasabah diri saya dan kita semua. Setiap hari, berapa banyak kita fikir tentang akhirat dan berapa banyak kita fikir tentang dunia. Start daripada mula bangun pagi, bangkit-bangkit tu, ya Allah terlepas pula tahajud hari ni. Bangun-bangun terus fikir kena pergi jemaah, macam biasa jemaah di masjid sembahyang subuh. Jadi umat pada hari ni bangun pagi sampailah tidur balik, otak dan hati sarat dengan dunia, sarat dengan dunia, sibuk dengan urusan dunia, daripada bangun sampailah tidur balik. Tak ada bahagian untuk akhirat, tak ada yang disediakan untuk akhirat. Semua untuk dunia saja. Kemudian, dan tipisnya kesedaran mereka untuk berkorban dengan diri dan harta dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa Allah turunkan pertolongannya kepada orang Islam dan memberikan kepada mereka kemenangan dunia dan akhirat. Orang Islam, saya dan kita semua ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kena selalu bagi tahu ahli keluarga, dunia ni sementara. Cemuih ustaz ayat tu kan, ayat tu tak ada apa, ulang selalu tuan-tuan, tiap-tiap hari bahkan ulang. Kita ibu ke, kita ayah ke, tiap-tiap hari panggil anak, abang, dunia ni tempat singgah, dunia ni sat saja, semua benda rosak, semua benda tidak kekal. Kita singgah dan kita nak pergi satu tempat lain, tempat tu lah kita akan kekal selama-lamanya,
orang takkan mati dah di situ sampai bila-bila. Tuan-tuan, dunia mati. Itu dalil bahawa dunia ni berakhir. Lalu tepi kubur tunjuk ke anak kita, ni tempat siapa? Simpan mayat. Mana mereka pergi? Kenapa mereka tak berjalan atas muka bumi ni? Tak makan, tak minum, tak bekerja, tak main masjid surau. Pasal apa? Sebab tak ada ruh. Mati seseorang, itu bukti bahawa dunia ini bukan tempat selama-lamanya. Maksudnya kita pergi tempat lain. Mana kita pergi? Kita pergi ke akhirat. Lepas satu orang merasai kematian, adakah dia akan mati lagi? Tidak selama-lamanya. Setiap orang rasa mati sekali saja, iaitu mati di dunia tu. Bila berdiri di padang mahsyar, sekelompok pergi syurga, sekelompok pergi neraka. Sebelum bertolak pergi syurga dan sebelum diheret masuk neraka, malaikat menjerit, ya ahlal jannah khulud, wahai penduduk syurga, hiduplah kalian selama-lamanya. Tuan-tuan, ni habis ni, habis. Hak dunia ni habis. Kemudian malaikat paling belah kiri, malaikat panggil, ya ahlan nar khulud, wahai penduduk neraka, kekallah kalian selama-lamanya. Tak mati dah kau ustaz? Tak mati dah. Tak mati dah selama-lamanya. Lama lah ustaz macam tu kehidupan. Memang lama. Memang lama. Kalau tuan-tuan nak nisbah 60 dengan sebilion tahun, sebilion tahun, itu pun sudah 0.0000 berapa peratus. Kalau sebilion, hidup akhirat bukan sebilion. Hidup akhirat selama-lamanya. Letaklah berapa pun angka kosong sampai bila-bila. Itulah kehidupan akhirat. Lamanya akhirat. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis tentang dunia ni, tuan-tuan sekalian, tentang dunia ini, Nabi kata, laukana dunya, kalaulah dunia ni, bukan bumi saja, dunia ini berharga di sisi Allah, kalau dunia ini berharga di sisi Allah seperti mana harga sebelah nyamuk, sayap nyamuk, kalau ada harga banyak tu, nescaya orang kafir tidak akan diberikan walaupun seteguk minuman. Seteguk pun tak dapat. Kalau dunia ni ada harga. Maksudnya Nabi nak beritahu dunia ni tidak berharga, tidak ada harga di sisi Allah. Bumi dan seluruh dunia ini tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang bukan Islam, walaupun lebih ramai daripada orang Islam sampai hari ini, Allah SWT tidak menghancurkan bumi ini. 7 bilion manusia yang beriman, 1.5 bilion saja. Lagi 5 bilion setiap hari mencerca Allah, setiap hari mencerca Islam, menghina Islam, setiap hari menghina Rasulullah SAW. Tapi disebabkan bumi ini, Nabi kata di sisi Allah tak ada harga, maka hak mencerca, menghina Allah yang tak Islam, yang menyembah berhala setiap hari, tetap Allah bagi makan, bukan ada harga pun macam tu. Makan. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dua penyakit ni, cinta dunia, ligan dunia dengan takut mati, ada dalam diri hampir setiap orang Islam. Senyum bila dapat harta dunia, senyum seronok, senyum sepenuh hati, naik pangkat, senyum sepenuh hati. Kejar dunia seperti hamba dunia, macam jadi hamba dunia. Tuan-tuan tengok orang kerja hari ni, kesian. Tengok kesian. Balik kerja, rehat sat, sambung pula, pergi kerja lain pula. Tengok kesian. Ada orang buat beli rumah sampai bayar sampai bila, kita tanya. Dia bisik, dia kata umur 63 tak habis. Anak sambung. Saya kata, dak abang tu, dia kata ambil umur 35, bayar rumah 30 tahun. Habis umur apa? 65. Habis umur 65. Subhanallah. Jadi dunia ini tuan-tuan, untuk kita hidup
bukan untuk kita beribadah dan menyembah dia, bukan untuk kita mengejarnya, tetapi untuk kita hidup untuk kita laksanakan tanggungjawab sebagai khalifah, sebagai hamba Allah. Kat mana? Dunia. Tempat pijak dan tempat singgah. Yang kedua yang manusia takut ialah mati. Pasal apa takut mati? Sebab bahasa dunia ni tempat destinasi selama-lamanya. Apabila duduk dalam kepala otak dunia lah tempat selama-lamanya, tak mau pergi mana? Nak duduk sini? Maka dia risau. Bila orang sebut sampai mati, dia main satu perasaan, dia tak mau. Berbeza dengan orang-orang yang merindui alam akhirat. Mereka tidak membenci kematian. Takut di sini maksudnya membenci kematian. Siapa tak takut mati, tuan? Mati. Ada orang, alhamdulillah, Allah buang cinta dunia ni, Allah buang daripada hati dia. Cuma kalau nak mati tu takut ke tidak? Takut dua benda aja. Satu, sakit mati tu. Bukan takut sebab nak tinggal rumah, nak tinggal anak, nak tinggal kereta, nak tinggal gaji. Tak, bukan sebab tu. Tetapi takut yang pertama sebab Nabi kata sakit. Mati ni sakit. Bila malaikat tarik tu, kita tahu yang tu kematian. Sebab tak ada manusia pernah merasai jenis kesakitan itu. Dia pernah beranak ke, dia kanser tahap 4 ke, mati itu jauh lebih sakit. Bila tarik nyawa, dia berasa sakit tu, dia tahu ini mati. Sebab dia tak pernah rasa kematian yang seperti itu. Itu yang orang takut. Orang soleh pun takut yang tu. Orang soleh pun takut yang tu, sakit tu. Dan yang kedua, keadaan kita lah lepas mati tu. Allah ampun ke dosa? Allahu Rabbi. Hadis kedua, tuan, soal 15. Ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Yang ni juga tanda kecil kiamat. Tuan-tuan tengoklah berlaku ke tidak lagi. Kita tengok ni yang kedua ni. Kita baca sama-sama, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Amrin ibni al-As radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Abdullah bin Amr bin As, bukan Ash, bukan Ash, bin As, huruf Ain, alif Sad, As, sebut, Abdullah bin Amr bin As. Ada berapa nama tuan-tuan? 3. Abdullah 1, Amr 1, As 1. Berapa orang yang Islam? 2. Yang Islam ini, perawi hadis ni nama Abdullah, ayahnya Islam, iaitulah Amr. Ayahnya Amr. As tidak Islam. As tidak Islam. Nombor 3 tu Tok Wan, Tok Wan kepada Abdullah. Okey. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan mencabut, menghilangkan ilmu dengan sekaligus dari dada manusia, tetapi Allah menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Maka apabila para ulama sudah tiada, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Lalu mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Dan menyesatkan orang lain.
Kita tengok, saya baca balik daripada awal. Daripada Abdullah bin Amr. Sebelum ni ada lagi sahabat ni yang beriwayatkan hadis ni. Belum lagi. No? Abdullah bin Amr ni dia dan ayahnya Islam. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam bahasa Arab, atas sekali baris pertama belah kiri radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Kenapa mereka berdua? Sebab dua orang Islam. Kalau seorang saja radhiyallahu anhu, seorang, dia Islam, ayah dia tak Islam, kan? Abu Hurairah dia Islam, ayah dia tak Islam, radhiyallahu anhu. Kalau dua orang Islam, dia dan ayahnya Islam, radhiyallahu anhuma. Ada sahabat tuan-tuan, silsilah keturunan emas, dia, ayahnya dan tok wannya Islam, radhiyallahu anhum. Hak ni terbaik kan, yang tu terbaik, subhanallah. Hebatlah, yang tu memang hebat. Jarang berlaku kepada sahabat, banyaknya seorang saja yang Islam. Yang ni dua-dua Islam. Ayah dia sangat terkenal, dia pun sangat terkenal. Ayahnya lebih terkenal dalam bidang perang dan politik Islam. Amr bin al-As ni radhiyallahu anhu, dia jadi gubernur Mesir pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Perdana Menteri, Menteri Besar Mesir, Amr bin al-As. Dan dia panglima perang. Ayah ni, si ayah. Anak terkenal dalam bidang ilmu. Dia meriwayatkan sebanyak lebih kurang 700 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak, banyak Abdullah bin Amr ni. Dan macam-macam lah hadis yang dia riwayatkan, antaranya hadis ni. Hadis ni kita baca, saya uraikan dengan izin Allah. Kata kata Abdullah bin Amr, bukan Amr bin al-As, Abdullah bin Amr. Dia kata, aku mendengar, dia lah dengar, no? Dan hadis ni diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Dalam Sahih Bukhari pun ada juga. Dalam Sahih Bukhari pun ada juga. Maksudnya ramai sahabat yang dengar. Okey. Dia kata, aku pernah mendengar Nabi bersabda bahwasanya Allah takkan cabut ilmu sekaligus dari dada manusia. Bila Nabi muqaddimah macam tu, bermaksud satu hari nanti tuan-tuan, ilmu tak ada atas muka bumi ni. Orang tak tahu dah pasal hukum makam, orang tak tahu dah pasal Allah, orang tak tahu dah berkenaan dengan para nabi yang pernah diutuskan, orang tak tahu ilmu ni, ilmu tak ada. Hadis tak ada, ustaz. Hadis sekali. Kemuncak beberapa dekat-dekat dengan kiamat tuan-tuan, kemuncak beberapa hari sebelum kiamat. Ini suasana yang paling dahsyat lah. Waktu tu semua orang kapiak saja atas muka bumi. Waktu tu orang akan sebut, ada setengah tempat sebut, orang total dia sebut perkataan Allah. Tu anak dia mendengar Allah. Ada dia kata tadi ayah sebut Allah. Apa maksud Allah? Ayah dia pun jawab, ayah pun dengar dulu tok nenek moyang kita sebut, tapi tak tahu apa maksud dia. Tu kemuncak. Tuan-tuan, perkataan Allah seluruh bumi ketika itu. Azan tu saya tanya lah. Azan tu saya tanya. Hadis lagi lah. Ilmu ni. Bagaimana ilmu itu diangkat? Bukan Tuhan tarik ilmu ni, tetapi Allah mematikan para ulama yang menghuraikan hadis, yang menghuraikan Quran, makna hadis, makna Quran, hukum hakam daripada hadis dan Quran ialah para ulama, bukan buku, bukan keset, bukan nak tu. Yang hurai ni ialah para ulama, mulut para ulama. Sebab tu ilmu yang paling barakah, yang paling selamat diambil daripada mulut para ulama. Kalau ilmu terus diambil daripada buku, seperti mana yang didakwa oleh Wahabi hari ini, kan, kembali kepada Quran dan hadis. Siapa dia nak tolong baca? Kita rujuklah para ulama, ikut mazhab lah tu. Okey, kembali kepada Quran dan hadis. Tak payahlah tengok pendapat-pendapat ulama ni. Siapa nak tolong hurai? Siapa nak tolong hurai? Akhirnya kembali kepada para ulama.
hadis ni antara lain Nabi SAW nak bagi tahu ilmu itu daripada para ulama, daripada apa yang difahami oleh para ulama. Dalil kuat ni hadis ni, tuan-tuan sekalian, aku mendengar Rasulullah SAW, okey, tetapi Allah menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Maka apabila para ulama sudah tiada, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Kita hari ni kurun 15 ni, 1439 ni kurun ke-15. Kita duduk tang ni lah, saya kata ni, tang ni. Sejak daripada sini Nabi diutuskan. Kaedah umat Islam menjalani zaman mereka ialah semakin jauh dengan zaman Nabi, maka semakin jahil orang Islam dan semakin lemah iman mereka. Itu kaedah. Maksudnya ustaz, yang paling dekat dengan kehidupan Rasulullah, mereka lah yang paling alim dan mereka lah yang paling soleh. Ya, lagi dekat, lagi alim, lagi soleh. Ni lagi dekat dengan zaman Rasulullah, kan? Nak cari mana tuan-tuan? Tuan-tuan tengok yang hidup dekat-dekat dengan zaman dengan zaman Rasulullah, zaman para sahabat. Tu yang satu zaman ada sampai beratus-ratus orang ulama-ulama yang menghafal ratusan ribu hadis. Satu zaman. Tu zaman Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Imam Malik 179. Imam Syafi'i tahun 204. Imam Ahmad bin Hanbal tahun 241. Imam Bukhari tahun 256. Imam Muslim tahun 261. Kan ramai ni mujtahid besar duduk satu zaman ni. Kemudian dia makin kurang lah, sampai zaman Imam Ghazali tahun 505, Imam Ghazali 505. Lepas tu pergi zaman Imam Syafi'i, Imam Nawawi tahun 676 Nawawi. Tapi kurang lah, tak banyak dah waktu tu, tak makin lama sampailah zaman kita hari ni semakin kurang orang yang begitu alim, dan jumlah itu makin lama dia akan semakin mengurang. Orang-orang yang sangat alim yang boleh menghuraikan kehendak Quran dan hadis seperti mana yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Hak inilah yang makin lama makin kurang ni. Kemudian akan ramai siapa? Akan ramai orang-orang jahil. Maka bila ramai yang jahil, yang akan diangkat naik jadi pegang jawatan pun orang jahil, yang duduk dalam agama pun ramai jahil, yang duduk dalam pemerintahan pun ramai yang jahil. Bila mereka bagi fatwa, bila mereka mengeluarkan pendapat, bila mereka nak laksanakan dasar, orang-orang jahil ni akan buat dengan cara yang salah, mereka sesat dan kemudian menyesatkan orang lain. Inilah yang akan berlaku dan inilah yang sedang berlaku. Contoh tengok di Malaysia, yang makin ramai ni penceramah ke ulama? Penceramah, kan? Yang makin ramai ni penceramah ke ulama? Yang makin ramai ni penceramah. Subhanallah. Nabi sebut rupanya hak tu. Ni dia ada kena-mengena dengan hadis ni. Nabi kata kalian akan melihat yakthurul khutaba, banyak pemidato, wa yaqillul ulama, afuqaha, dan akan kurang orang-orang alim. Banyak hak ni, hak ceramah bang. Tuan-tuan tu kita Arab. Surah kita hadis Arab. Baca. Hak tak ada baris. Baca hurai. Subhanallah. Ramai penceramah. Penceramah jadi ramai. Yang ni yang sangat dirisaukan. Hak ramai pemidato penceramah Islam ni serap masuk majlis agama, serap masuk tangnu, serap masuk sekolah. Adapun inilah yang memberikan kefahaman Islam kepada umat Islam. Lihat ni. Akhirnya jadi apa? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan akhirnya menyesatkan orang lain pula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi dalam satu hadis lain Nabi sebut, tuntutlah ilmu sebelum ianya diangkat. Maka seorang daripada sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yurfa? Bagaimana ilmu itu diangkat? Nabi pun sebut, ala inna zahabal ilmi zahabu hamalatihi.
Sesungguhnya diangkat ilmu itu apabila hilangnya orang-orang yang menghuraikannya, perginya orang-orang yang menghuraikannya, habis ataupun kematian orang-orang yang menghuraikan Al-Quran dan hadis itu. Tuan-tuan sekalian, waktu lagi 10 tahun, 20 tahun, kitab agama ni makin banyak kan makin sikit? Kitab agama, kitab yang tuan-tuan tengok lah ni, semakin hari makin tambah kan makin kurang. Kitab orang duk karang makin banyak. Tuan-tuan pi yang rajin pi ke Hasani ke, kalau dialog sekarang tu apa dia tahu kedai buku agama tu kan, Pustaka Salam kan, tuan-tuan tengok kalau di Hasani ni, tuan-tuan pi buku yang dikarang, ya Allah, setiap bulan pi dia susun tu, dia panjang ni 5 meter 6 meter buku baru semua tiap-tiap bulan keluar. Tuan-tuan, kalau kira logik, buku makin banyak takkan orang makin tak faham? Maka ulama hurai hadis ni. Nabi kata orang akan jadi makin jahil ni sebab yang nak huraikan kehendak Al-Quran dan hadis bukanlah buku yang berlambak-lambak itu, tetapi yang nak huraikan kehendak Al-Quran dan hadis, pengajaran hukum hakam yang ada dalam Quran dan hadis, ialah di kalangan daripada mulut para ulama, bukan daripada buku yang banyak tu. Memang antara tanda kecil kiamat, semakin dekat dengan kiamat semakin banyak benda-benda yang dikarang. Tanda kecil kiamat, Nabi sebut kasratul aqlam. Semua orang menulis. Dalam Twitter tulis, dalam Facebook tulis, dalam Instagram gambar tulis, lepas tu blog tulis. Semua orang tulis. Nak tulis di mana-mana saja, post, semua orang baca, pendapat, tulis. Penulisan semakin banyak. Kasratul aqlam. Orang lagi jahil ke orang lagi ini? Masyarakat semakin jahil. Kerana bukan banyak buku itu membuatkan masyarakat berilmu. Yang membuatkan masyarakat kenal Allah, kenal akhirat, cinta Allah dan Rasul, ialah huraian para ulama. Allah mematikan ulama-ulama besar. Tinggal tuan-tuan tengok, tinggal. Lah berapa banyak pondok di Kedah, berapa banyak? Cari pondok-pondok yang hidup, yang aktif. Makin banyak kan makin duk tutup. Makin tutup. Makin lama makin tutup kan. Kerana apa? Bila mati tuan guru yang utama tu, habis. Anak-anak tidak mewarisi. Anak-anak murid pun tak meneruskan legasi guru tu untuk menyebarkan ilmu. Apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, lalu mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Terakhir sekali, muka surat 16, kita tak baca rakut hadis ketiga. Hadis kelima tu tak baca arah. Terakhir, muka surat 16. Sekarang ini alim ulama sudah berkurangan, satu demi satu pergi meninggalkan kita. Ini huraian Syekh Fahmi. Kalau peribahasa ada mengatakan patah tumbuh hilang berganti, maka peribahasa ini tak tepat berlaku kepada alim ulama. Tak berlaku, dia kata. Ulama-ulama besar dulu, tuan. Tok Kupaloh kan, Tok Kenali sebagainya, Tuan Husin Kedah kan, tok guru besar tu meninggal dengan kitab-kitab semua. Dia pengganti yang sehebat itu, hak pengarang besar ni. Dia sebab semakin berlalu zaman itu, umat Islam semakin banyak yang jahil. Saya waktu baru ni yang ke Sydney tu, 2 orang pegawai tarik saya bersembang. Bukan tarik sebab marah lah, dia apa-apa main dengar ceramah di sana, ceramah agama saya di sana. Dia apa kata, ustaz, kami nak buat macam mana ni? Ada satu orang, dia ambil mengaji di Australia ni sampai PhD, laki Melayu Islam. Kemudian lah ni tak mau balik Malaysia dah. Waktu dia nak ambil borang untuk PhD ni, sebab dia dapat beasiswa kerajaan Malaysia,
Saya pun pi jumpa. Tunggu di satu tempat, dia kata pegawai ni, 2 orang pegawai, saya tak disebut lah kan. Dia kata tunggu satu tempat. Janji pukul 9, 9:30, 10 tak main lagi. Main satu orang perempuan, pakai skirt apa semua ni, orang perempuan. Dia kata ni encik ni sekian. Pegawai Malaysia tu kata, ya saya. Bukan nak jumpa dengan saya kah? Dia kata, tak, saya jumpa dengan ni encik ni sekian bin sekian. Dia kata, saya. Hak perempuan tu. Perempuan tu kata, saya dah tukar, dia kata. Dia pun tengok atas bawah kan, tukar. Saya kata, hak jenis tukar macam ni, saya pun pernah tengok. Saya sembang dengan dia, lama lah, berjam sembang, ceramah saya kan, ceramah sejam setengah sembang tu panjang, macam-macam masalah. Yang tu salah satunya, ambil PhD dah, memang nak habis dah PhD dia. Sembang apa semua, dah selesai borang apa semua. Lelaki ni dia dah tukar jadi perempuan dengan rupa bentuk 100% perempuan, luar dan dalam. Saya kata, kalau hak jenis ni saya dah pernah tengok banyak, di Malaysia pun ada, baru ni ceramah di Penang pun ada seorang kan. Tapi saya kata, tengok dia tu 2 saat pun tahu dah jantan kan, walaupun dia buat tangan macam tu. Tahu dia ni naik orang ni, skirt saya nampak baru ni kan, bukan saya duduk dengan dia, naik lift dia masuk kan, tengok tahu dah jantan. Walaupun dia buat dengan punggung, dia duduk buat dia suka tonggek macam tu kan, kita tahu dah jantan tu dia apa ni. Saya kata kat dia, kalau jenis ubah-ubah ni, antara benda yang dia tak boleh dia tak boleh bedah tang ni kan boleh buang tuan. Hak bawah boleh buang, zakar boleh buang, telur boleh buang, payudara boleh boleh suntik kan, boleh suntik. Dan hari ni rahim boleh dipindahkan, jenuh. Rahim hari ni teknologi moden, boleh dibeli dan dipindahkan. Dia ni kalau londeh dia depan belakang perempuan. Saya kata berapa peratus? 100%. Saya kata takkan sampai suara kot. Sampai suara ustaz. Suara tu suara perempuan dah. Sekarang duduk di mana? Dia nak habis dah PhD, duduk rumah sewa. Dengan siapa? Dengan student Malaysia. Laki perempuan, semua perempuan dalam rumah tu. Kecelaruan hari ni disebabkan ilmu agama tuan. Ulama Rabbani ni kurang. Ulama Rabbani yang mentarbiah masyarakat kurang, membuatkan masyarakat ni jadi lagi jauh dengan agama. Dia tak faham. Lelaki ni maknya ni sebut kan, maknya solehah, iaitu maknya yang semayang umrah pi 3 kali dah. Sebagai perempuan, haji tidak sekali. Semayang bahagian perempuan, semayang bahagian perempuan pakai tudung. Tuan-tuan pi umrah pakai tudung labuh lagi, putih tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pi dah, pasport dia jantan. Pasport dia tak boleh ubah lagi sebab sedang buat permohonan untuk ubah tu. Dia pun duk minta warga negara tetap Australia. Sekarang ni hampir dapat dah sikit lagi. Dan tajuk tesis yang dia buat ialah lelaki, maknya LGBT ni yang dizalimi oleh kerajaan dan institusi agama Malaysia. In English lah dia buat, in English. Tajuk tu panjang tu. Lelaki macam dia, transform ni macam dia ni, jadi perempuan, dizalimi oleh institusi agama dan kerajaan Malaysia. Tu dia tebal dia buat, nak keluar dah. Yang paling banyak membantu dia untuk menyiapkan tesis tu adalah Sister in Islam. Kena kenal lah tuan-tuan.
Zaman hari ni banyak musuh-musuh yang menggunakan nama Islam, banyak. Antaranya ni Sister in Islam ni, Sister in Islam, tetapi musuh agama sebenarnya. Yang musuh agama. Dia lepas ni lah yang banyak membantu menyediakan fakta, sedia apa semua ni, bukti-bukti untuk dia siapkan tesis. Kawan tu untuk siapkan tesis. Dan Australia adalah negara yang membenarkan LGBT secara legal. Dan sekarang tahun ni Parlimen sedang mempertimbangkan untuk meluluskan kahwin sama jantina tahun ni. Pembangkang duk lawan usul tu. Nak usul tu, pembangkang nak usul tu. Jadi di Australia tu kalau kita pergi rumah dia ada warna pelangi tu. Kan? Warna oranye, kuning, warna pelangi tu. Yang tu rumah tu LGBT lah. Lesbian gay lah. Rumah tu menyokong ataupun ada ahli keluarga rumah tu yang LGBT. Ataupun kedai, hotel, kedai, apa semua yang ada pelangi tu, itu LGBT. Saya tak ingat, baru ni saya balik Sungai Tani, saya nampak ada satu kedai sebiji macam tu. Saya tak ingat nak ambil nama kedai tu kan. Sama. Itu penyokong LGBT. Tuan-tuan sekalian. Kemudian, kalaupun ada penggantinya ulama yang mati ni, maka tidaklah sehebat mereka yang telah pergi. Betul? Ulama-ulama yang hebat ni yang meninggal, hak ganti dia tak sealim hak sebelum ni. Makin dekat dengan kiamat, makin ilmu tu tak sama, makin kurang. Ada orang alim tapi tak sama macam dulu. Sehingga sampailah nanti suatu saat di permukaan bumi ini akan kosong dari ulama. Dia akan sampai satu masa bilangan ulama tu kita kata lagi sikit, maka pada waktu itu sudah tidak bererti lagi kehidupan dunia ini. Alam penuh dengan kesesatan, manusia kehilangan nilai dan pegangan hidup. Sebenarnya para ulama lah yang memberikan makna dan erti kepada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Bila mereka semua habis, hilanglah segala sesuatu yang bernilai. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar dulu untuk kuliah pada malam ni, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.